Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan menyambung pelajaran dari minggu lalu iaitu kemahiran proses sains dan khususan bagi tajuk kali ini ialah mendefinisi secara operasi. Minggu lalu kita sudah tengok ataupun sudah fahami tentang satu kemahiran iaitu mentafsir data, dan minggu ini kita akan fahami dan menelaah satu lagi kemahiran iaitu mendefinisi secara operasi. Sebelum kita pergi kepada contoh, kita fahami dahulu apa itu yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi. Okey, mendefinisi secara operasi membawa maksud kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Atau dalam kata yang lebih mudah, definisi membawa maksud istilah ataupun maksud. Manakala operasi pula membawa maksud pemboleh ubah bergerak balas atau apa yang diperhatikan. Kita tengok pada contoh yang pertama. Okey, contoh pertama diberikan satu gambar rajah yang mempunyai tiga magnet P, Q dan R. Persoalan pada contoh ini ialah apakah definisi secara operasi bagi kekuatan magnet? Okey. Saya tahu kamu sudah belajar, sudah pernah membuat uji kaji tentang kekuatan magnet, iaitu dengan cara melekatkan atau mendekatkan magnet itu dengan paku tekan. Okey, contoh kita tengok pada magnet P. Magnet P dapat menarik sebanyak 4 paku, manakala magnet Q dapat menarik sebanyak 6 paku. Dan seterusnya magnet R dapat menarik sebanyak 8 paku. Okey, kamu sudah belajar semakin banyak paku yang boleh ditarik oleh suatu magnet, maka suatu magnet itu dikatakan kuat. Jadi, cara untuk kita mendefinisikan ataupun menyatakan maksud kekuatan magnet itu ialah dengan melihat kepada jumlah ataupun bilangan paku yang dapat ditarik. Jadi, definisi bagi kekuatan magnet ialah bilangan paku yang dapat ditarik oleh magnet. Itu ialah pemboleh ubah yang dapat kamu perhatikan. Kita beralih kepada contoh yang kedua. Okey, diberikan satu gambar rajah yang mempunyai 3 kereta dan juga masa. Okey, kita baca satu kenyataan di bawah. Satu penyiasatan dijalankan untuk menguji kelajuan kereta dengan mengukur masa yang diambil untuk kereta bergerak dari titik A ke titik B. Okey, kita perhatikan kereta hijau, masa diambil untuk bergerak titik A ke titik B ialah selama 20 saat. Manakala kereta merah mengambil masa selama 25 saat. Manakala kereta kuning mengambil masa selama 40 saat untuk bergerak dari titik A ke titik B. Jadi persoalannya, apakah definisi secara operasi bagi kelajuan kereta? Okey, kita tahu kalau semakin pendek masa yang diambil oleh satu kereta itu untuk sampai dari satu titik ke satu titik, bermaksud kereta itu adalah laju berbanding daripada kereta yang mengambil masa yang panjang atau masa yang lama untuk sampai ke satu titik. Jadi, definisi secara operasi bagi kelajuan kereta ialah masa yang diambil untuk kereta bergerak dari titik A ke titik B. Okey, perubahan yang dapat kamu tengok pada gambar rajah ini ialah masa yang diambil. Masa yang untuk kereta hijau lain, untuk kereta merah lain, untuk kereta kuning pun lain. Jadi kamu dapat tengok ada perubahan pada pemboleh ubah ini. Ada yang bergerak. Jadi ini digunakan untuk kita menghasilkan definisi secara operasi. Seterusnya kita tengok contoh yang terdapat dalam buku teks muka surat 10. Siva dan Teruni ingin menguji keupayaan bahan menyerap air. Mereka merendam 3 tisu yang berbeza ketebalan ke dalam 50 ml air selama seminit. Perhatikan situasi di bawah. Okey, Siva bertanya pada cikgunya, "Cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan?" Cikgunya menjawab, "Lihat air di dalam bikar, apakah yang dapat kamu ukur?" Kita tengok contoh seterusnya. Okey, Siva menjawab, "Saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal di dalam bikar."
Jadi, cikgu jawab, jadi definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey, macam yang kita tengok pada maksud kemahiran ini tadi, definisi secara operasi bermaksud kita kena perhatikan apakah pemboleh ubah yang bergerak balas. Dalam uji kaji ini, Siva, Teruni dan cikgunya dapat melihat pemboleh ubah yang bergerak balas ialah isi padu air. Okey, isi padu air dalam bikar A ini lebih banyak berbanding daripada isi padu air dalam bikar B. Dan isi padu dalam bikar B ini lebih banyak daripada isi padu air dalam bikar C. Okey, kamu dapat tengok yang mana berubah, iaitu isi padu air dalam setiap bikar. Maka isi padu itulah yang digunakan bagi menyatakan definisi secara operasi bagi keupayaan bahan menyerap air. Seterusnya, Siva berkata lagi, nampaknya tisu dalam bikar C menyerap air yang paling banyak. Kalau kamu bandingkan tadi antara bikar A, B dan C, okey, bikar C ni mempunyai air yang paling sedikit sebab tuala ataupun tisu ini menyerap air yang paling banyak berbanding daripada tisu B dan juga tisu A. Okey, kemudian Teruni bertanya, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi? Okey, Teruni tanya, macam mana nak tahu keupayaan bahan menyerap air yang paling tinggi? Kemudian cikgu ni menjawab, definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Okey, maksudnya macam mana kita nak tahu antara tisu A, tisu B dan tisu C, mana satu yang mempunyai keupayaan penyerapan air yang paling tinggi. Okey, jadi kalau kita nak tengok, kita nak tahu, kita perhatikan isi padu air yang tinggal dalam setiap bikar. Jika bikar itu mempunyai jumlah air, isi padu air yang sedikit, bermaksud tisu itu mempunyai keupayaan menyerap air yang tinggi. Manakala jika isi padu air dalam bikar itu masih lagi banyak ataupun berkurang sedikit saja, bermaksud tisu yang digunakan itu mempunyai keupayaan menyerap air yang rendah. Untuk tugasan kamu pada minggu ini, kamu boleh merujuk pada buku teks muka surat 11. Kamu perlu menjalankan satu uji kaji mengenai pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, tujuan uji kaji ini ialah untuk kamu memberikan definisi secara operasi bagi pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, alat dan bahan yang diperlukan ialah 5 biji benih kacang hijau, 1 bekas plastik, kapas, pembaris, benang dan juga air. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan biji benih kacang hijau di atas kapas, lembabkan kapas dengan air dan perhatikan pertumbuhannya selama seminggu. Dan langkah kedua, ambil salah satu pokok kacang hijau, rekodkan bilangan daun dan ketinggian pokok tersebut. Okey, dan seterusnya kamu perlu menjawab definisi secara operasi pertumbuhan pokok kacang hijau. Okey, kamu perlu salin keseluruhan tugasan ini di dalam buku tulis sains. Kemudian kamu perlu jalankan uji kaji ini bermula hari ini ataupun besok, dan kita akan lihat hasil daripada uji kaji kamu ini pada hari Jumaat minggu hadapan. Okey, sekian saja. Terima kasih.